Palu, pengantin baru duduk bersanding tersipu malu, kompang di Palu, pengantin malu, moga bahagia. Dengar je lagu tadi terus rasa rindu nak makan nasi minyak kenduri kahwin. Tapi musim PKP ni mana boleh pergi kenduri kan? Jadi, apa kata kita masak sendiri kat rumah? Bahan pun tak banyak, mudah je. Jangan lupa tengok sampai habis video. Bahan utama untuk nasi minyak, Dayang gunakan 4 cawan beras basmati. Dayang gunakan cawan metrik macam ni. Cawan ni Dayang beli dekat kedai yang jual bahan-bahan kek. Basmati ni kita kena cuci sampai bersih. Lepas tu kita kena rendam selama 30 minit. Tujuan dia untuk beras ni makin berkembang dan juga lebih panjang daripada saiz asal dia. Kalau nak guna beras biasa tak payah rendam, cuma cuci dan toskan saja. Okey, saya terbat rendam beras. Yang ni bahan-bahan yang lain. 8 biji bawang merah kecil untuk dikisar halus. Dan gunakan 2 biji bawang besar. 1 inci halia. 4 ulas bawang putih. Dan gunakan garam kasar 1 sudu makan sebagai perasa. Rempah 4 sekawan. Ada 4 kuntum bunga lawang, 1 kulit kayu manis, 3 tangkai bunga cengkeh dan juga 9 biji buah pelaga. Setengah cawan minyak masak, setengah cawan susu cair dan juga kismis. Dan guna 1 kotak kecil macam tu. Dan juga ada sedikit kacang gajus kat sini. Kalau suka boleh letak, tak suka boleh skip. Yang ni tak boleh skip, bahan wajib 1 tin kecil minyak sapi berat 125 gram. Pewarna kuning telur untuk membangkitkan warna nasi minyak tu sendiri nanti. 2 tangkai daun kari. Dan juga 2 helai daun pandan yang dah disimpulkan. Okey, bawang merah kecil ni kita kisar, letakkan air sikit je supaya blender tu boleh jalan, jangan banyak sangat. Tada! Ini dia bahan kisar halus, dia punya tekstur macam ni. Halus kan? Okey, boleh ketepikan dulu, lepas tu kita nak hiris bawang untuk tumis nasi. Mula-mula potong bawang besar. Tak kisah nak potong macam mana, janji potong nipis. Yang ni untuk kita tumis. Bawang putih dihiris nipis atau dimayang. Halia pun sama juga, dihiris nipis. Macam mana potong pun tak apa, janji nipis, bukan letak seketul-seketul, takut tercekik pula orang yang nak makan tu nanti kan. Okey, ni cara Dayang akan tumis dalam kuali dulu, baru masukkan dalam rice cooker. Bila kuali dah panas, masukkan minyak sapi dan guna tin yang kecil tu adalah dalam 4 sudu makan macam tu, dia punya minyak sapi. Sebelum tumis minyak sapi, kecilkan api sebab minyak sapi dia cepat panas, cepat hangit. Okey, masukkan minyak setengah cawan, minyak masak biasa je. Lepas tu kacau sampai minyak sapi dah sebati dengan minyak yang biasa tu. Terus tumis bawang besar yang kita hiris nipis tadi. Okey, masa ni buka api sebesar-besar alam sebab kita nak tumis bahan-bahan. Minyak sapi pun dah sebati, jadi dia tak akan hangus dah. Bila bawang besar dah naik bau, dah layu sikit, bolehlah masuk rempah 4 sekawan tadi yang Dayang dah bagi tahu awal-awal video kan.
Lepas tu bolehlah lurutkan daun kari sebanyak 2 tangkai. Lepas tu masukkan 2 helai daun pandan yang dah disimpur dan kacau. Masa menumis ni dia punya aroma, ya Allah, wangi sangat-sangat. Lepas tu boleh masukkan bawang merah kisar yang kita dah blend awal-awal tadi dan kacau sampai dia naik bau lagi sekali. Biar bawang tu garing dan juga dah pecah minyak macam ni, barulah masukkan bawang putih. Lepas tu boleh masukkan halia yang kita hiris juga. Okey, tips penting juga, kita selalunya akan tumis bawang merah dan bawang besar dulu, barulah dimasukkan bawang putih dan juga halia. Sebab apa? Sebab bawang merah dengan bawang besar dia mempunyai kandungan air yang banyak. Jadi kita kena keringkan air dia dulu. Manakala bawang putih dengan halia dia ada rasa dan bau yang kuat, jadi kita masukkan last. Bila bawang semua dah garing, dan masukkan 1 sudu garam kasar sebagai perasa. Kacau biar sebati dan garam tu pecah. Barulah dimasukkan air. Kalau tak ada garam kasar, garam halus pun boleh. Sama je kuantiti dia, 1 sudu makan. Okey, tips untuk nasi yang cantik berderai, air kena sama sukatan dengan banyak mana beras. Dan juga masukkan 2 titik pewarna kuning telur untuk menghasilkan warna yang kuning. Kalau tak ada, boleh guna serbuk kunyit. Tapi kalau tak suka nasi tu berwarna kuning, tak payah letak apa-apa pewarna atau serbuk kunyit. Lepas tu boleh masukkan susu cair setengah cawan dan kacau biar dia sebati. Untuk 4 cawan nasi, kita gunakan 4 cawan air dan juga setengah cawan susu cair. Itu dah cukup untuk nasi minyak kita jadi cantik. Bila nampak dah mendidih, bolehlah kita masukkan kismis dan juga kacang gajus. Kita kena masukkan kacang kismis dan gajus supaya nanti dia akan lembut dan elok masak sekata. Lepas tu terus masukkan beras yang kita rendam tadi. Dah penuh semangkuk. Masa kita letak awal-awal tu tak penuh pun semangkuk. Yang ni memang membukit lepas kita rendam. Okey, bolehlah dikacau-kacau sekejap biar dia tenggelam dalam kuah. Terus kecilkan api waktu ni ya. Jangan biar api yang besar, takut bawah dia hangit nanti. Dan mendidih lagi sekali, tutup api. Terus transfer masuk ke dalam rice cooker. Kena buat cepat-cepat sebab takut nasi tu nanti jadi jelatah. Kalau siapa yang periuk nasi boleh masak terus atas dapur, tak perlu nak transfer lagi. Periuk dayang tak boleh direct kena api, jadi 2 kali kerja lah kena buat. Apapun, proses ni memang kena buat cepat-cepat. Dah siap transfer, bolehlah masukkan ke dalam mak periuk dan tekan butang cook dan masak seperti biasa. Bila nasi tu button dah naik ke warm, biarkan dulu 10 hingga 15 minit supaya nasi tu jadi kering. Lepas tu barulah kita boleh gembur-gemburkan macam ni. Nampak tak tekstur nasi ni? Cantik sangat kan? Tak melekat, sebiji-sebiji berderai macam tu. Jadi jangan lupa untuk mencuba ya. Terima kasih. Bye.